Tangan adalah anggota badan yang sangat penting untuk manusia. Hal ini kerana tangan bukan sahaja digunakan dalam aktiviti harian, malah ia juga berfungsi untuk digunakan dalam aspek-aspek lain seperti kegunaannya dalam bahasa isyarat bagi orang kelainan upaya seperti orang bisu sebagai alat komunikasi mereka dengan masyarakat. Dalam kajian ini, pengkaji menghadapi masalah untuk mengenal pasti fungsi sebenar subjek tangan sebelum ia dijadikan sebagai satu simbolik. Pengkaji juga menghadapi masalah untuk mengenal pasti artis yang menggunakan subjek tangan dan juga semasa mengaplikasikan subjek tersebut ke dalam karya seni kontemporari. Objektif utama kajian ini dijalankan ialah untuk menganalisis subjek tangan dengan lebih mendalam. Kajian ini dilakukan juga untuk mengenal pasti artis yang menggunakan subjek tangan sebagai satu simbolik dalam karya mereka dan juga untuk menghasilkan karya yang menggunakan subjek tangan sebagai satu simbolik. Namun, terdapat juga beberapa persoalan sepanjang kajian ini dijalankan. Antaranya ialah bagaimana subjek tangan boleh dijadikan sebagai satu simbolik? Siapakah pula artis yang menjadikan subjek tangan sebagai simbolik ke dalam karya mereka? Dan bagaimana pula cara untuk mengaplikasikan subjek tangan tersebut sebagai satu simbolik dalam penghasilan karya kontemporari? Kajian ini amat penting untuk dijalankan kerana pengkaji dapat mendalami fungsi sebenar subjek tangan. Pengkaji juga dapat mengenali artis yang menjadikan subjek tangan sebagai simbolik dalam karya mereka. Malah, pengkaji juga dapat mengaplikasikan subjek tangan sebagai satu simbol ke dalam karya seni. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kualitatif dan juga kaedah penghasilan karya. Melalui kaedah kualitatif, pengkaji menembual pensyarah seni halus Universiti Malaysia Kelantan untuk mendapatkan pandangannya terhadap simbolik tangan dalam karya seni. Selain itu, pengkaji juga membuat analisis dokumen seperti jurnal, buku dan artikel bagi menguatkan lagi data-data yang dikumpulkan. Pengkaji mendapati bahawa subjek tangan boleh dijadikan sebagai sebuah simbolik ke dalam sesebuah karya. Sebagai contoh, karya Albert Ducker iaitu Praying Hands yang menunjukkan tangan orang Kristian yang sedang berdoa. Selain itu, tangan juga boleh dijadikan sebagai tanda semiotik yang bermaksud tanda atau simbol yang boleh difahami secara universal. Sebagai contoh, tangan yang membuat tanda peace menunjukkan tanda keamanan yang boleh difahami oleh seluruh negara. Pengkaji mendapati bahawa terdapat beberapa artis yang menggunakan tangan sebagai simbolik dalam karya mereka. Sebagai contoh, artis terkenal Itali iaitu Michelangelo yang mengaplikasikan subjek tangan ke dalam karyanya yang bertajuk Creation of Adam. Subjek tangan yang digunakan oleh Michelangelo dalam karyanya merujuk kepada tangan Tuhan dan juga tangan Adam. Tuhan menciptakan Adam di muka bumi ini sebagai refleksinya kepada manusia. Selain itu, artis Australia yang bernama Strelak juga menjadikan subjek tangan sebagai simbolik dalam karyanya. Beliau menyampaikan mesej di mana manusia tidak mempunyai keupayaan yang luar biasa, melainkan teknologi yang membantu menyempurnakan keupayaan itu. Bagi mencapai objektif yang ketiga, pengkaji telah menghasilkan lukisan dengan mengaplikasikan tangan sebagai simbolik dalam karyanya. Pengkaji menggunakan subjek tangan tersebut dalam menyampaikan perkataan politik melalui bahasa isyarat. Pengkaji ingin menyampaikan isu politik yang berlaku sekarang di mana tanggungjawab yang dipegang adalah sekadar jawatan semata. Dalam perbincangan, pengkaji dapat menjawab kesemua persoalan yang hadir dalam kajian ini. Antaranya ialah pengkaji dapat mendalami fungsi sebenar subjek tangan sebelum dijadikan sebagai sesuatu simbolik ke dalam karya. Pengkaji juga dapat mengenali artis terdahulu dan pengkaji dapat mengaplikasikan subjek tangan sebagai satu simbolik ke dalam penghasilan karya seni kontemporari. Kesimpulannya, tangan mempunyai fungsi yang sangat menarik, lebih-lebih lagi apabila diaplikasikan ke dalam sesebuah karya. Seniman perlu mengkaji terlebih dahulu sesebuah subjek ataupun apa-apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat terlebih dahulu dengan lebih terperinci sebelum ia dihasilkan menjadi satu karya seni kontemporari yang sangat bermakna.